tahu kalau mengharapkan pengampunan diraja, ianya akan makan masa yang begitu lama. Tuan-tuan mungkin tak sedar bahawa bila seseorang itu memohon pengampunan diraja untuk ke bawah duli tuanku mempertimbangkan sekurang-kurangnya Datuk Seri Najib perlu melalui proses sekurang-kurangnya 6 bulan 6 bulan. Maknanya selepas beliau menjalani hukuman 6 bulan, barulah beliau ini boleh dipertimbangkan oleh ke bawah duli tuanku untuk mendapat pengampunan diraja. Dan dalam keadaan hari ini, saudara, dengan sikap rakyat Malaysia yang tak berapa peduli pun, mereka ini macam saya cakap lah, kita minta jangan dimulakan diadakan apa yang dipanggil sebagai petition. Saya dah cakap rakyat Malaysia ni malas, dia orang malas nak isi borang-borang ni, malas nak isi petition. Dan akibat daripada malas ni, kita ada 34 juta rakyat Malaysia, tapi pasal dia orang malas nak isi, benda ni akan jadi sambil lewa. Dan hari ni kita lihat petition yang dibuat oleh Bersih yang tak nakkan Datuk Seri Najib diberikan pembebasan lebih mendapat perhatian berbanding dengan petition yang kita buat untuk mendesak supaya Datuk Seri Najib diberikan pengampunan. Jadi itu sebabnya hari ini kita minta supaya kita tak perlu pun gunakan kaedah petition dan sebagainya. Siapa nak buat tu dah terbuat, buatlah. Tapi macam saya sebut lagi, nak buat tu kena buat sungguh-sungguh, jangan memalukan Datuk Seri Najib. Kalau kita buat setakat 100,000, contohnya lah, kalau kita tak buat. Sekarang ni yang tak nak Datuk Seri Najib dibebaskan ada lebih kurang 100,000 orang. Kita boleh claim ada 33.9 juta orang yang nak Datuk Seri Najib dibebaskan. Buktinya apa? Buktinya hanya 100,000 saja yang menyokong petition yang dibuat oleh Bersih. Tapi disebabkan ada di kalangan kita yang degil, dia buat juga petition. So kita tak boleh nak buat apa, tuan-tuan. Kenalah ramaikan petition tersebut. Namun yang lebih mudah untuk tuan-tuan buat supaya Raja-Raja Melayu ni saudara, mereka ni dia tengok siapa yang bersuara. Masalahnya orang yang membenci Datuk Seri Najib, mereka ini kedengaran. Contohnya Bar Kaunsil cukup takut, tuan-tuan, kalau Datuk Seri Najib dibebaskan, kerana mereka tahu bahawa Datuk Seri Najib ni umpama campaign manager yang boleh memenangkan Barisan Nasional. Jadi mereka cukup takut. Kita pun tahu rata-rata mereka ni memang penyokong Pakatan Harapan pun. Jadi harapan mereka ialah supaya Datuk Seri Najib terus ke penjara, terutamanya sebelum pilihan raya umum ke-15, supaya tak boleh membantu Barisan Nasional. Jadi kita lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Bar Kaunsil cukup biadab, seolah-olah macam mengugut ke bawah duli tuanku. Kita lihat Bersih dan sebagainya mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang jelas nakkan supaya Datuk Seri Najib tidak dibebaskan. Tapi orang kita ni apa yang diorang buat? Kalau setakat menangis, telefon saya, hantar WhatsApp dan sebagainya, ia ni tak menyelesaikan masalah. Semua orang kena mainkan peranan. Setidak-tidaknya buatlah cara kita masing-masing. Contohnya kita blackout kan kita punya profile picture, letak gambar hitam, ataupun letak hitam latar belakang, letak Justice for Najib Razak, ataupun kita buat Solidarity Najib Razak. Kita posting apa-apa, kita letak situ Solidarity Najib Razak. Ataupun kita kena pastikan bahawa Raja-Raja Melayu ini mendengar. Macam mana cara nak dengar? Letaklah gambar Datuk Najib ke, posting tu, minta supaya tuanku pertimbangkan supaya dibebaskan ke. Jangan mengugut. Jangan buat macam setengah-setengah kawan kita pergi pula dekat istana. Dia kata kalau tak dibebaskan, dia akan bawa lebih ramai lagi. Tak boleh lah macam tu. Kita ni orang Melayu. Kita punya sultan, kita ada raja kita ada agung kita. Maka sewajarnya lah kita sebagai orang, sebagai rakyat yang berpayung dan sebagai rakyat yang orang UMNO ni adalah orang yang menegakkan institusi raja-raja, yang sentiasa mempertahankan institusi raja-raja.
jagalah hadap kita, jagalah hadap kita, pastikan kita ni tidak cross the line, tidak cross the line. Jadi saya nak minta supaya kawan-kawan ni pastikan bahawa isyarat yang jelas sampai ke telinga ke bawah duli tuanku, Raja-Raja Melayu dan Yang Tuan Agong, yang jelas menunjukkan rakyat mahu keadilan diberikan kepada Datuk Seri Najib, sebab hari ini kalau kita tengok dengan apa yang dikeluarkan oleh Bar Kausel, oleh orang-orang yang benci pada Datuk Seri Najib, mereka ni lebih didengari. Jadi bila lebih didengari, tuan-tuan cuba letak diri kita ni di tempat Raja-Raja Melayu. Sudah pastilah untuk mereka mengambil keputusan membebaskan Datuk Seri Najib tu, ianya akan lebih sukar kerana dikhawatiri bahawa tindakan mereka memberikan pengampunan itu akan menyebabkan orang marah dan sebagainya. Jadi kita minta supaya siapa yang ada rasa simpati yang nak melihat Datuk Seri Najib ni dibebaskan, kena memberanikan diri untuk post sokongan mereka terhadap Datuk Seri Najib, untuk menyatakan kepada kebawah duli tuanku, Raja-Raja Melayu, Yang Tuan Agong, supaya dipertimbangkan pembebasan Datuk Seri Najib melalui proses pengampunan diraja. Ini apa yang kita boleh buat, tapi saya nak beritahu ianya akan memakan masa. Tetapi yang lebih besar ni tuan-tuan, yang lebih mudah untuk kita bebaskan Datuk Seri Najib ni pada hakikat dan realitinya saudara, ialah sekiranya dakwaan Tommy Thomas yang mengatakan terdapat campur tangan eksekutif, iaitu campur tangan Mahathir, campur tangan Lim Guan Eng dan sebagainya dalam badan kehakiman, termasuklah dalam pelantikan raja-raja ni, pelantikan hakim-hakim, ketua hakim negara, hakim besar Melaya, hakim Sabah Sarawak, yang diperkatakan oleh Tommy Thomas. Kita perlu memberikan desakan supaya kerajaan menubuhkan RCI. Ini penting tuan-tuan. Saya masih ingat lagi tuan-tuan, ketika Tuan Dr. Mahathir cuba menipu bila Datuk Seri Anwar Ibrahim ditumbuk oleh Tan Sri Rahim Noh. Ingat lagi tak tuan-tuan? Tuan Dr. Mahathir kata, oh, Anwar tumbuk diri dia sendiri. Ada juga yang bahalul minta maaf cakap yang percaya Anwar tumbuk diri dia sendiri. Ada juga yang percaya dengan macam-macam alasan yang diberikan menyebabkan mata Anwar ni lebam. Tetapi bila mana kerajaan akhirnya terpaksa akur. Kenapa kerajaan akur? Sebab desakan daripada rakyat supaya ditubuhkan RCI itu dilakukan. Jadi apa yang ahli UMNO ataupun rakyat biasa, orang yang pernah merasa dapat BRIM dan sebagainya, setidak-tidaknya sekiranya anda fokus, setiap hari kurang-kurang contribute satu posting anda meminta supaya RCI ditubuhkan untuk menyiasat Tommy Thomas dan Nazlan, Hakim Nazlan, buatlah hashtag siasat Hakim Nazlan ataupun dakwa Hakim Nazlan ataupun tubuhkan RCI dakwaan Tommy Thomas. Kena keluarkan benda ni setiap hari kurang-kurang satu. Bila kita buat macam ni, maka kerajaan akan rasa ada tekanan daripada rakyat yang mahu melihat keadilan. Kerana hari ni saya nak beritahu dengan saudara, memang jelas tak adil. Saya bukan kata Datuk Seri Najib tidak diberikan pengadilan yang wajar. Tetapi yang tak adil ni saudara ialah apabila berlakunya selective prosecution, malicious prosecution dan juga politically motivated prosecution. Contohnya tuan-tuan, cuba tuan-tuan bayangkan dalam kes yang begini besar, penglibatan duit yang kononnya diselewengkan tu besar. Siapa yang paling banyak dapat manfaat ni tuan-tuan? Yang paling banyak dapat manfaat ialah manusia bernama Jolo. Jolo dapat berapa saudara? Jolo menerima 1.2 bilion US dollar. Kalau kali dengan hari ni punya nilai 4.7. Cuba bayangkan berapa banyak yang Jolo sapu tuan-tuan. Tetapi yang menyedihkan, kerajaan di bawah
kepimpinan Mahathir dan Muhyiddin, tuan-tuan, telah bersetuju dengan settlement yang dibuat di antara Jolo dengan DOJ. Penyelesaian di antara Jolo dengan DOJ. Saudara, akhirnya Jolo dah settle dengan DOJ dan kerajaan Malaysia bersetuju dengan settlement yang dibuat oleh DOJ. Ini saya merujuk pada kerajaan Mahathir dan juga kerajaan Muhyiddin Yassin. Dan yang paling menyedihkan, mereka ni setuju, tuan-tuan, sampai ke tahap nak pulangkan pasport, nak pulangkan, nak tarik balik, nak keluarkan nama Jolo daripada Red Alert Interpol, supaya Jolo boleh bebas bergerak ke mana saja dia suka. Saya nak beritahu tuan-tuan, kita ada nasib kita cukup baik kerana ada Tan Sri Azam Baki yang membantah perkara ini. Bila mana Peguam Jolo memohon kepada SPRM untuk dipulangkan balik pasport supaya namanya dikeluarkan daripada ni, Tan Sri Azam telah mengutus surat kepada Tan Sri AG membantah kerana Tan Sri Azam masih lagi mahu supaya Jolo dihadapkan ke muka pengadilan kerana he is the main culprit. He is the main culprit. Cuba tuan-tuan bayangkan, Jolo sebagai orang yang merompak. Adalah 2-3 orang mangkuk ayun ni mengeluarkan kenyataan menceritakan tentang Datuk Seri Najib ni adalah seorang perompak yang dia kata perompak ni sepatutnya didakwa, dan untuk memenjarakan Datuk Seri Najib maka kita boleh gunakan orang lain ini untuk menjadi saksi untuk kenakan Datuk Seri Najib. Saya bukan tak cakap benda ni tak betul. Betul. Tapi nak bagi faham, kalau kita nak tangkap ketua penyamun bernama Mahathir, kalau kita nak tangkap ketua penyamun bernama Mahathir yang telah songlap 1.2 bilion, kita bolehlah minta orang yang membantu dia tu untuk bagi keterangan supaya kita boleh tangkap Mahathir. Dalam konteks Jolo ni, tuan-tuan, saudara, terbalik. Jolo ni, mereka boleh deal dengan Jolo untuk tangkap orang yang kecil. Takkanlah rakyat Malaysia ni satu orang pun tak boleh guna otak dia. Macam mana DOJ boleh berkompromi, berpakat dengan Jolo, berpakat dengan tim Lesner. Jolo terima 1.2 bilion, tim Lesner menerima 75 juta US dollar hanya untuk kenakan ikan bilis yang bernama Roger Ng yang hanya menerima 35 juta US dollar. Tim Lesner jadi saksi pihak pendakwaan, terima 75 juta, dia jadi saksi, dia terselamat, dia tidak didakwa. Nak kenakan orang yang terima hanya 35 juta US dollar. Cubalah kita fikir di mana masuk akal ni. Samalah dalam kes yang di dalam negara ni. Kalau di DOJ, Goldman Sachs dihadapkan ke muka pengadilan, dah bayar papasan, tim Lesner, Roger Ng, semua sekali dihadapkan ke muka pengadilan. Tapi kat Malaysia ni, orang yang membantu Jolo dengan memberikan kelulusan untuk duit yang kononnya datang daripada Kementerian Kewangan Arab Saudi dan juga kerabat diraja Arab Saudi. Orang ini yang Datuk Seri Najib bagi surat Kementerian Kewangan dan kerabat diraja Arab Saudi suruh cek betul tak betul sumber ni halal ke haram ke, ada daripada aktiviti jenayah ataupun tidak, untuk elakkan daripada pengumbalan wang haram. Orang ni dah keluarkan surat, dia bagi kelulusan untuk duit ni dibawa masuk. Dia pula mencadangkan supaya duit ni jangan dimasukkan dalam akaun UMNO, masuk pada akaun peribadi Datuk Seri Najib. Dia suruh pecah-pecahkan pula. Rupanya setiap kali dia pecahkan tu satu pertuduhan. Orang yang
bekerjasama dengan Mahathir untuk mengenakan, untuk frame Datuk Seri Najib. Suami dia dan anak dia ada sebuah syarikat di Singapura menerima 715 juta US dollar masuk dalam akaun dia. Sebahagian dah dipakai, tapi yang tak sempat dipakai lebih kurang 64 juta ringgit telah dibekukan oleh pihak berkuasa Singapura dan SPRM dah sahkan, dah dibawa balik ke Malaysia. Orang ni tak didakwa. Orang yang membantu Jolo ni tak didakwa. Dia terima 715 juta. Orang yang bagi kelulusan, orang yang diminta oleh Datuk Seri Najib untuk sediakan cabinet paper, sama ada SRC International boleh dibagikan pinjaman duit kuok 4 bilion, boleh ke tak boleh? Orang ni namanya Nur Muhammad Yaakob. Sama juga macam Zeti, orang kanan Tun Dr. Mahathir. Nur Muhammad Yaakob juga orang kanan Tun Dr. Mahathir. Jolo juga adalah anak kepada orang yang merupakan kroni Tun Dr. Mahathir yang dikayakan dengan pembinaan pelabuhan-pelabuhan di Sarawak. Semua orang Mahathir, tuan-tuan. Dia menerima 85 juta ringgit. Cuba tuan-tuan bayangkan, dia terima 85 juta ringgit. Datuk Seri Najib dikatakan terima 42 juta ringgit. Dia tak didakwa, tapi Datuk Seri Najib kena dakwa. Kemudian Nik Faisal, orang yang memberi keterangan mengatakan bahawa Datuk Seri Najib tak terlibat. Tapi kenyataan dia tidak digunakan oleh SPRM di bawah Latifah Koya untuk digunakan dalam mahkamah. Tuan-tuan, orang ini juga tidak didakwa. Sedangkan dia juga dikatakan oleh tim Lesnar meminta 5 juta US dollar. Jadi saudara, ni belum lagi kita cerita tentang Hakim Nazlan yang hari ini sudah ada bukti, tuan-tuan, sudah ada bukti penglibatan beliau melalui minit-minit mesyuarat, melalui surat-surat yang dikeluarkan yang terang-terang dia terlibat dalam urusan penubuhan SRC International itu sendiri. Dan dia tuduh Datuk Seri Najib yang berniat jahat menubuhkan SRC International untuk songlap dia. Cuba tuan-tuan bayangkan. Ini belum lagi disiasat dakwaan Raja Petra yang mengatakan dia terima 2 juta. Daripada 2 juta tu 1 juta 1,36,127 ringgit 4 sen telah masuk ke dalam akaun beliau Maybank dalam 11 transaksi. Belum lagi kita siasat yang itu. Tuan-tuan, mereka-mereka ini semua langsung tidak disiasat. Itu sebabnya saya beritahu, sekiranya Datuk Seri Najib hari ini nak dibebaskan, cara yang paling mudah untuk dibebaskan Datuk Seri Najib ialah diadakan RCI. Kerana SPRM pada bulan Mei sudah pun menyelesaikan kertas siasatan ke atas Nazlan. Tetapi sehingga hari ini tidak ada pendakwaan. Jadi caranya, tuan-tuan, hanya satu. Macam mana Rahim Nur diwujudkan RCI 2 hari saja. RCI telah berjaya mengenal pasti bahawa Rahim Nur lah orang yang telah menumbuk mata Anwar Ibrahim. Jadi kalau RCI ditubuhkan, saudara, maka kita akan tahu bahawa pendakwaan ke atas Datuk Seri Najib adalah merupakan pendakwaan berniat jahat, bermotifkan politik dan selective prosecution. Dan melalui dakwaan yang dibuat oleh Tommy Thomas, kita akan juga tahu bahawa pendakwaan ke atas Datuk Zahid adalah selective prosecution. Pendakwaan ke atas Ahmad Maslan, Syaril Samad, Aziz Rahim, Bung Mokhtar, semua pemimpin UMNO adalah selective prosecution dan politically motivated. Maka tuan-tuan, semua kes ini akan terbongkar. Cerita di sebalik penipuan ini semua akan terbongkar. Apa yang dibuat oleh Pakatan Harapan semua akan terbongkar. Dan kalau Nazlan akhirnya didakwa, tuan-tuan, the moment Nazlan didakwa, itulah masa yang membolehkan Datuk Seri Najib dikeluarkan daripada penjara. Kerana kita pun tak boleh turun hukum Nazlan. Kita kena bersifat adil. Kita kena bicarakan Nazlan. Kena bicarakan Nazlan. Sementara menunggu Nazlan dibicarakan, bebaskan dulu Datuk Seri Najib.
tak kira lah macam mana penangguhan hukuman ke apa benda ke, siasat Najlan ni bicarakan dia. Kalau dia bersalah, maka mahkamah kena putuskan bahawa kes yang dikendalikan oleh Najlan yang mempunyai conflict of interest dalam SRC International punya kes mestilah dianggap sebagai null and void. Maknanya Datuk Seri Najib perlu dibicarakan di hadapan seorang hakim yang adil dan tidak ada conflict of interest, tidak ada kepentingan. Inilah cara yang paling cepat bagi saya yang membolehkan keadilan diberikan kepada Datuk Seri Najib. Saudara, jadi saya nak minta lah kawan-kawan ni, tolonglah sebarkan video ni. Kalau saya cakap panjang-panjang, lepas tu kau tanya balik, nak cakap tu panjang, nak jawab seorang-seorang panjang, letih, sangat letih. Dan kita pun nak ada masa untuk membaca, tuan-tuan. Kalau kita tak membaca, tuan-tuan kena faham kan. Tiap-tiap hari tuan-tuan mengharapkan saya buat live. Bukan saya tak boleh buat live, kita boleh bercakap. Tetapi untuk kawan-kawan saya ni sediakan soalan tu, dia memakan masa yang lama. Saya menjawab ni tak ada masalah, kan? Kita membaca, kita boleh jawab. Tapi orang nak sedia soalan tu, nak pastikan soalan tu belum lagi ditanya. Kalau dia tanya soalan yang sama, saya tibai. Dia orang pun berhati-hati juga, tuan-tuan. Jadi itulah saya minta supaya kawan-kawan kita tolong share. Share lah kita punya live pada malam ni supaya orang boleh faham tentang keadaan Datuk Seri Najib. InsyaAllah tuan-tuan, percayalah saudara, Allah Ta'ala tak akan uji Datuk Seri Najib ni di luar kemampuan dia. Kita anggap proses Datuk Seri Najib berada dalam penjara ni supaya dia boleh mengenal yang mana kawan, yang mana lawan, yang mana yang setia, yang mana yang bermuka-muka, yang mana yang kaki mengampu, yang mana yang lari bila dia dah ke dalam. Ini semua akan memberikan pengajaran, kerana saya yakin bila dia keluar nanti dia akan jadi pemimpin yang jauh lebih hebat daripada dulu. Kalau dulu semua orang dia main percaya, tuan-tuan, kerana dia anggap semua orang baik macam dia. Ini masalah dia. Jadi kemungkinan besar dengan apa yang beliau lalui ni, dengan pengkhianatan kawan-kawan yang dekat, saya yakin beliau mempunyai pengalaman yang cukup berharga untuk dia membangunkan Malaysia satu hari nanti, insyaAllah. Okey? Kalau ada apa-apa soalan, tuan-tuan boleh ajukan di ruangan komen.